Tahukah anda yang salah satu produk komputer yang naik harga gila-gila sekarang adalah SSD? And saya nak guna peluang ni kongsikan dengan anda tips-tips beli SSD in case anda urgent nak beli satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Saya nak guna kesempatan ni juga untuk perkenalkan kepada anda salah satu SSD terbaru dengan performance yang gila padu. Speed dia boleh cecah 7400 megabit per second, iaitu ADATA Legends 960 Max PCIe 4. Saya memang teruja dengan SSD ni. Kalau anda sedang cari satu SSD dengan performance yang sangat mantap, tak kisah untuk PC ataupun konsol PS5 anda, then anda boleh angkat satu. Bila kita beli SSD ADATA Legends 960 Max ni, dia datang dengan 3 parts. Yang pertama, dia punya casing. Lepas tu dia datang dengan dia punya heatsink yang super tebal. Saya tunjuk kepada anda, memang tebal gila dengan warna jenis gold ataupun kita kata gangsa gitu. Lepas tu dia datang dengan SSD tu sendiri. Cara pasang simple sahaja. Kita masukkan dia punya main SSD ke dalam ni, which is dah ada thermal pad. Kita letak SSD kita menghala keluar macam ni. Lepas tu ambil dia punya heatsink ni, which is di bawah heatsink pun dah ada thermal pad. Kita kena masukkan secara slide in. Jangan tekan dia dari atas. Slide in sahaja sampai ke hujung ni. Anda boleh nampak ke hujung ni. Tolak lagi dan tekan sikit, so dia akan lekat. Ini adalah final produk dia. Kemudian ambil kita punya motherboard, kita just pasang. Tak payah nak guna cover yang diberikan oleh motherboard, sebab tujuan mereka bagi kepada kita heatsink, dia punya cover tu adalah untuk membantu SSD ni sejuk kan. SSD bila kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama. Anda kena tahu, musuh ketat SSD bukanlah jatuh ataupun kita hentak dia, tapi musuh ketat SSD adalah haba dan juga renjatan elektrik. Maka ini adalah solution yang brand macam ADATA bawakan kepada pengguna supaya SSD kita tahan lama. Okey, kita pergi kepada tips pertama. Bila nak beli SSD ni, kita kena clear cut. Kita nak guna SSD kita dekat mana? Kita nak guna dekat laptop ke? Kita nak guna dekat PC ke? Ataupun kita nak guna dekat konsol? Sebab ini yang menentukan jenis connection SSD yang kita kena beli. Kalau untuk laptop, biasanya kita akan jumpa SSD yang dia punya connection SATA, M-SATA dan juga M.2. Yang ada M.2 PCIe 4 jarang gila kita jumpa. Lepas tu untuk PC pun sama, which is PC ni macam motherboard Razer yang saya guna ni, dia lebih fleksibel. Kita boleh guna dengan banyak jenis connection. Tapi untuk konsol biasanya hanya support SATA ataupun PCIe sahaja. So, yang pertama anda kena decide dulu anda nak guna dekat mana. Yang kedua, anda kena decide sama ada SSD yang anda beli ni nak digunakan untuk apa. Anda nak guna untuk simpan data semata-mata ataupun anda nak jadikan dia sebagai main storage. Kalau anda nak guna dia untuk simpan data sahaja, anda tak perlu nak go deep tentang SSD. Anda tak perlu nak cari yang laju gila macam ADATA Legends 960 Max ni. Dia pakai 3D NAND. Tentang 3D NAND ni saya dah pernah explain dalam video sebelum ni, SLC, MLC, QLC bagai. Kalau anda berminat untuk tahu dengan lebih detail, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Senang kata, kalau anda nak SSD yang berkualiti tinggi, speed laju gila macam pelesit, lepas tu ketahanan lama, efisien, maka anda kena cari mana-mana SSD, tak kisah apa-apa brand, yang guna 3D NAND flash ni. Macam mana tak tahu Abang Cerah? Simple je guys. Anda boleh pergi ke website mereka, pergi tengok dekat produk. Kalau tak dinyatakan apa-apa, maka SSD tu memang tak guna 3D NAND lah. Anda kena tahu yang 3D NAND ni adalah satu teknologi yang mahal. Dia adalah satu unique sales point yang sangat tinggi untuk mana-mana SSD. Tak logik langsung kalau brand tu dia pakai 3D NAND dekat mereka punya produk tapi tak iklankan. Tak logik guys. Okey, lepas tu kita kena tahu pula tentang dia punya read dan juga write speed. Untuk faham read speed ni simple sahaja. Dia adalah kadar kelajuan kita simpan kita baca satu-satu data yang disimpan di dalam
dalam SSD ataupun kadar kelajuan untuk ambil data dari SSD tadi. Manakala untuk write speed pula adalah kadar kelajuan untuk kita install, untuk kita save satu-satu data dari komputer kita ke dalam SSD tu. Beza dia adalah keluar masuk lah. Kalau kita sekadar nak guna untuk simpan data, kita tak banyak nak save barang ke dalam SSD, kita cari yang speed laju macam Data Legend 960 Max. Yang ni guys, dia punya read speed tu laju gila 7400 megabit per second. And kalau anda nak guna untuk simpan data, biasanya untuk content creator lah, mereka edit video, edit gambar, mereka nak render masuk ke dalam SSD. Ketika itu anda kena cari yang read speed dia yang write speed dia laju. Mostly kita guna SSD ni untuk simpan data sahaja, simpan ataupun baca data sahaja untuk main game ataupun untuk surfing internet. Maka kita cari yang speed read speed laju sahaja. Untuk sekarang kan, personally saya rasa kalau anda punya SSD tu 3000 megabit per second untuk dia punya read speed dah mencukupi. Yang tinggi 7400 megabit per second ni over lah, over. Yang best dia akan tahan lagi lama. Maksud saya, kita boleh guna dia 3, 4 ataupun 5 tahun lah. Future proof orang kata. But anda kena tahu, SSD ni pun dia ada jangka hayat dia, dia ada tempoh hidup dia. Kalau standard manusia lelaki macam saya 63 tahun, SSD dia ada TBW. Anda boleh check dia punya terabyte write punya. Kalau kita guna SSD tu, terabyte write dia dah nak cukup dah, maka SSD tu akan matilah. Dia punya health akan jatuh. SSD macam saya bagi tahu, dia punya musuh ketat bukanlah jatuh, tapi dia punya musuh ketat adalah haba. Maka kalau suhu SSD tu sentiasa tinggi, dia punya kesihatan akan drop lah. Kita boleh check benda ni dekat software. Nanti saya letak link download software tu dalam ruangan description box below juga. Oh ya, SSD ni selain kita kena tahu connector dia punya sambungan dekat hujung ni bentuk macam mana, M.2 ke, lepas tu M-SATA ke ataupun SATA sendiri, kita kena tahu juga yang M.2 PCIe ada dua jenis lah sekarang. Satu PCIe 3, satu PCIe 4. Memang kita boleh sumbat masuk macam ni, kita boleh sumbat masuk, tapi yang membezakan dia adalah speed yang kita dapat. Kalau PCIe 3, dia punya maximum speed tu dalam 3500 MB per second. Untuk dapatkan full performance Data Legend 960 Max ni, kita kena cucuk dekat PCIe 4 lah, baru kita punya SSD tu dapat pecut macam pelesik, pergi golok laju-laju macam tu lah. Dan saya nak tutup video ni dengan satu tips. Memang SSD dia akan iklankan dekat kotak dia, anda boleh tengok dia punya speed tu up to, macam yang ni up to 7400 MB per second. Bila kita guna, kemungkinan kita dapat lagi rendah tu ada, kemungkinan kita dapat lagi tinggi tu ada. Pelik kan, dekat kotak dia tulis up to, kiranya sampai lah kan. But based on pengalaman peribadi saya, memang ada SSD yang mereka iklankan dia punya speed sampai 3000 MB per second. Bila kita test, kita dapat 3200 MB per second. Biasanya bila mereka iklankan 3000 up to 3000 MB per second, kita akan dapat lagi rendah lah. Itu common practice. Cuma based on pengalaman saya juga, untuk dapatkan SSD yang dia punya speed tu sama dengan apa yang mereka iklankan, kita kena beli yang 1 terabyte dan ke atas. Makin besar SSD, makin laju dia punya speed. Ini adalah benda biasa yang berlaku dekat SSD. Benda ni berkait dengan tadilah 3D NAND, SLC, MLC, QLC bagai tu. Kalau sekali lagi, kalau anda nak tahu dengan lebih detail, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Jadi itu beberapa tips untuk anda beli SSD. Kalau anda nak beli, saya sangat-sangat nasihatkan anda untuk beli sekarang. Saya percaya harga SSD akan naik lagi. Sebelum ni kita boleh beli external SSD macam Data SE 8201 TB dengan harga RM280 Malaysia. Latest ni saya cek harga dia dah RM360 Malaysia. Ridiculous gila dia punya kenaikan dalam masa 1 ataupun 2 bulan sahaja. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Saya mohon maaf sebab saya sebenarnya dalam keadaan demam selsema. So, presentation saya jadi tak berapa menarik lah. Beres. Jumpa lagi.